mewakilkan situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear. Okey, so kita dulu imbas kembali. So imbas kembali ni adalah berdasarkan apa yang kita dah belajar untuk topik sebelum ni. Murid-murid boleh rujuk pada slide cikgu yang sebelum-sebelum ni. Okey, pada video-video cikgu yang sebelum ni cikgu ada terangkan. Okey, so kita yang untuk ni kita hanya imbas kembali sahaja. Okey, so ini adalah simbol-simbol yang murid-murid mesti dah faham, dah tahu dan dah hafal. Okey, dah kena pasti dah. Okey, kalau ayat macam ni, oh ini simbol dia. Ayat macam ni, oh ini simbol dia. Okey, so kita akan teruskan. Okey, kita mulakan dengan definisi ataupun maksud untuk tajuk ini, sistem ketaksamaan linear. So, sistem ketaksamaan linear terdiri daripada dua atau lebih ketaksamaan linear dalam pemboleh ubah yang sama. Okey. So, kalau kita tengok pada ayat ni, pada maksud ni, keyword dia sebenarnya terletak pada dua atau lebih ketaksamaan linear. Itu keyword dia. Okey. So apa maksud dua atau lebih ketaksamaan linear ni pula? Okey, kita akan teruskan. Okey, untuk contoh A, okey, y lebih besar daripada x. Okey, ini adalah contoh untuk ketaksamaan linear yang biasalah. Okey, kita dah pernah tengok sebelum ni. Okey. Untuk contoh B, y lebih besar daripada x, kemudian dia ada y tambah x lebih kecil daripada 12. Kemudian ada 3x tolak y lebih besar dan sama dengan 5. Okey, so ini adalah kita kata beberapa lah ketaksamaan linear. So kalau combine semua sekali ni, gabung, baru kita panggil sebagai sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So maksud dia kat sini, kalau satu je kita panggil ketaksamaan linear biasa, okey, dalam dua pemboleh ubah kan. Okey. Tapi kalau ada beberapa combine, baru dipanggil sebagai sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. So maksudnya contoh B ialah satu sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah yang sama, iaitu x dan y. Ni lagi satu sebenarnya penekanan dia. Dia mesti ada pemboleh ubah yang sama. Dua pemboleh ubah combine. Okey, contoh macam ni ada tiga ketaksamaan, betul. Okey. Tapi dia punya ketaksamaan tu mesti ketaksamaan yang sama lah. Macam ni kan, ada contoh B tu dia ada x dengan y sahaja. Tak boleh dah ada yang lain pula. Okey, kalau nak dua boleh ubah tu, dua mesti sama. Kalau ada tiga boleh ubah, tiga boleh ubah tu mesti sama. Okey. Okey, kita teruskan dengan contoh 1. Puan Zulaika ingin mengupah L orang pekerja lelaki dan P orang pekerja perempuan untuk mengendalikan restorannya. Pemilihan pekerja adalah mengikut syarat-syarat berikut. So lelaki akan represent dengan L, perempuan akan represent dengan P. Okey. So soalan A, jumlah bilangan pekerja tak lebih 8 orang. Soalan B, bilangan pekerja lelaki melebihi bilangan pekerja perempuan sekurang-kurangnya 3 orang. Okey. Kemudian C, bilangan pekerja lelaki yang diupah lebih 1 orang. D, sekurang-kurangnya 2 orang pekerja perempuan diupah. Okey, so soalan dia adalah tulis semua ketaksamaan ini yang memenuhi syarat-syarat di atas. Okey. So kita akan tengok pada jawapan macam mana nak buat jawapan dia. So ini adalah nota daripada imbas kembali. So benda ni memang kena ingat sentiasa lah. Okey. Okey, soalan A. Jumlah bilangan pekerja tidak melebihi 8 orang. Okey. So keyword untuk soalan ni adalah perkataan tidak melebihi. Okey, bila kata keyword dia adalah tidak melebihi, kita rujuk pada nota. Okey, cari yang mana ada perkataan tidak melebihi. Okey, atau lebih kuranglah macam tidak melebihi ni. Okey, so dia berada pada simbol ketaksamaan lebih kecil dan sama dengan, nampak tu dia lebih kurang sama ayat tidak lebih daripada tu. Okey, so tidak melebihi. So kita akan ambil simbol ni lah, lebih kecil dan sama dengan jumlah tu, maknanya bila jumlah maknanya tambah bilangan lelaki dengan perempuan. So jawapan akan dapat L tambah P lebih kecil dan sama dengan 8. Okey, so jumlah tidak melebihi 8 orang. Okey, selesai soalan
A. Okey, soalan B. Bilangan pekerja lelaki melebihi bilangan pekerja perempuan sekurang-kurangnya 3 orang. Okey. So keyword dia dekat sini ialah sekurang-kurangnya. Okey, so kita rujuk pada nota. Okey, so nampak tu sekurang-kurangnya. Jadi kita akan gunakan simbol ketersamaan lebih besar dan sama dengan. Jadi bilangan pekerja lelaki melebihi pekerja perempuan, maknanya lelaki tolak perempuan mesti lebih daripada 3. Okey, so dia akan dapat jawapan lelaki L tolak P lebih besar dan sama dengan 3. Okey, selesai untuk B. Okey, next untuk soalan C. Bilangan pekerja lelaki yang diupah melebihi 1 orang. So keyword untuk soalan C melebihi. So kita cari kat mana melebihi. Okey, so dia berada pada lebih besar. So lelaki lebih besar daripada 1. So jawapan dia L lebih besar 1. So itu sajalah. Selesai. Okey, next soalan D. Sekurang-kurangnya 2 orang pekerja perempuan diupah. Okey, jadi untuk soalan D ni keyword dia adalah pada sekurang-kurangnya 2 orang pekerja perempuan diupah. So sekurang-kurangnya lah keyword dia. Okey, 2 orang pekerja perempuan. So P. So kita cari dulu. Sekurang-kurangnya berada pada lebih besar dan sama dengan. So dia akan jadi P lebih besar dan sama dengan 2. Okey, so perempuan sekurang-kurangnya 2 orang. So P lebih besar sama dengan 2. Okey, selesai untuk soalan D. Okey. Okey, kita akan teruskan dengan contoh 2. Alisha bercadang untuk membeli buku rujukan dan buku latihan di sebuah kedai buku. So Alisha dia nak beli 2 buku, 1 buku rujukan, 1 buku latihan. Okey, untuk soalan A, Alisha menggunakan RM300 kupon buku untuk membeli R buku rujukan dan E buku latihan. Harga sebuah buku rujukan adalah RM15, buku latihan RM10. Okey, soalan B. Jumlah bilangan buku yang dibeli tidak kurang daripada 15 buah buku. Soalan C. Bilangan buku rujukan yang dibeli adalah selebih-lebihnya 2 kali bilangan buku latihan. So soalan dia adalah tulis semua ketersamaan linear yang mewakili semua syarat di atas. Okey. So pastikan sentiasa baca soalan dulu. Okey, kita rujuk pada jawapan. Okey, A. Alisha menggunakan RM300 kupon buku untuk membeli R buku rujukan dan E buku latihan. Harga sebuah buku rujukan RM15. Harga sebuah buku latihan RM10. Okay, so soalan ni actually, walaupun dia tak ada nampak kat mana keyword dia kan, sebenarnya ada. Okay. Bayangkan okay, Alisha ni dia ada RM300. Dia nak beli buku latihan dan juga buku rujukan. Maksudnya maksimum dia boleh guna hanya RM300 sahaja. Okay, kalau contoh jumlah dua buku tu RM301, tak boleh lah. Okay, so maksimum keyword kat sini sebenarnya Alisha boleh guna maksimum hanya RM300 sahaja duit yang dia ada. So kita tengok pada keyword dia. Tu sebenarnya keyword dia Alisha menggunakan RM300. Jadi kita rujuk pada nota. So dia lebih kurang sama macam maksimum kan. Okay, so simbol dia akan jadi lebih kecil dan sama dengan. Okay, jumlah dua-dua tu dia mesti lebih kecil dan sama dengan RM300 nanti. Okay. Okay, jadi jawapannya ialah 15R tambah 10E lebih kecil dan sama dengan 300. 15R tu maknanya 15 darab dengan harga sebuah rujukan kan, 15R. Tambah harga sebuah buku latihan RM10. Darablah dengan E sebab kita tak tahu bilangan E tu berapa. So 15R tambah 10E kecil dan sama dengan 300. Okey, untuk soalan ni dia tak boleh tinggalkan jawapan dalam bentuk macam ni lah. Sebab jawapan macam mana pun mesti dalam bentuk termudah. So 15, 10, 300 boleh bahagi dengan sifar 5. So dia akan jadi 3R tambah 2E lebih kecil dan sama dengan 60. Okey, so yang ini baru kita anggap sebagai jawapan akhir. Okay, sebab dia dah dalam bentuk termudah atau terendah. Okay, seterusnya untuk soalan B. Okay, untuk soalan B dan C.
Jumlah bilangan buku yang dibeli tidak kurang daripada 15 buah buku. Okay, so keyword untuk soalan ni tidak kurang daripada. So kita rujuk pada nota yang ada perkataan tidak kurang daripada. Okey, nampak tu. Okey, so kita akan gunakan simbol lebih besar dan sama dengan. Okey, so rujuk pada soalan. Kalau kata jumlah, maksudnya tadi buku rujukan dengan latihan kan. So R tambah I, dia akan jadi R tambah I lebih besar dan sama dengan 15. Okey, selesai soalan B. Okey, akhirnya untuk soalan C. Bilangan buku rujukan yang dibeli adalah selebih-lebihnya 2 kali bilangan buku latihan. So, buku rujukan mesti lebih daripada buku latihan. So, lebih ni nak guna simbol apa? Okay. So, kita rujuk selebih-lebihnya, itu keyword dia lah. Okay. So, cari dalam nota mana yang ada perkataan selebih-lebihnya. Okay, nampak di situ. Okay, so kita akan guna simbol lebih kecil dan sama dengan. So, buku rujukan lebih kan daripada buku latihan. So, R lebih kecil dan sama dengan 2 kali bilangan buku latihan. So, 2 darab I lah. So, dia akan jadi 2I. So, jawapan akhir adalah R lebih kecil dan sama dengan 2I. Okey?